masih belum sempurna. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar anak-anak tahun 6 yang Ustaz kasihi sekalian? Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dapat kita bertemu lagi dalam majlis ilmu kelas atas talian untuk kita membincangkan bagi mata pelajaran tajwid anak-anak. Untuk minggu ini, tajuk pelajaran kita adalah idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain. Baiklah anak-anak, sebelum Ustaz terlupa, marilah sama-sama kita mulakan kelas dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanana yafqahu qawlana birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang Ustaz kasih sekalian, sebelum kita pergi kepada pelajaran hari ini, Ustaz ada satu soalan untuk kamu. Kamu tahu tak tentang perkataan ini? Apa bunyinya? Apa ertinya? Apa maksudnya? Baik anak-anak, perkataan ini berbunyi tartil. Perkataan ini berbunyi tartil. Maksudnya bacaan bacaan Al-Quran yang perlahan-lahan, tenang dan melafazkan setiap huruf daripada makhrajnya yang tepat. Makhraj ni tempat keluar huruf yang tepat serta menurut hukum-hukum bacaan tajwid dengan sempurna, merenung maknanya, yakni makna bacaan Al-Quran, hukumnya, hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat Al-Quran tersebut dan pengajaran daripada ayat, yakni ayat Al-Quran itu. Itu maksud tartil. Tartil ni anak-anak adalah kaedah ataupun salah satu daripada 4 cara bacaan Al-Quran. Ada Al-Quran dibaca dengan cara tadwir, ada dibaca dengan cara tartil, dan ada lagi 2 cara bacaan Al-Quran yang insya-Allah kalau berkesempatan Ustaz akan ulas di lain video nanti insya-Allah. Pada hari ini Ustaz terang cerita pada kamu tentang tartil. Sebab apa anak-anak? Sebab kita nak belajar tajwid kan. Salah satu sebab, salah satu kepentingan kenapa kita perlu belajar tajwid kerana untuk mengelokkan ataupun mencantikkan lagi bacaan Al-Quran kita, membetulkan lagi bacaan Al-Quran kita. InsyaAllah semoga dengan kita sering mengulang kaji pelajaran tajwid ini, bacaan Al-Quran kita semakin betul, semakin fasih dan semakin sedap, cantik bacaan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita ulang kaji sedikit pelajaran yang lalu. Minggu lepas kita belajar tentang 3 perkara. Yang pertama kita belajar idgham pada bahasa, erti idgham pada bahasa, erti idgham pada istilah dan juga bahagian idgham. Ustaz sangat yakin dan percaya kamu masih ingat lagi tentang pelajaran yang lepas serta kamu telah pun berjaya menyelesaikan segala tugasan yang Ustaz beri. Terima kasih, tahniah Ustaz ucapkan ya. Kerja yang Ustaz bagi di buku aktiviti pun alhamdulillah Ustaz yakin kamu telah pun berjaya menyelesaikannya. Buku aktiviti yang warna biru tu kan. Terima kasih, tahniah sebab telah membuat kerja dengan cemerlang. Baik anak-anak, untuk pelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang 4 perkara. Kita akan belajar tentang pengertian idgham mutamasilain, cara bacaan idgham mutamasilain, hukum bacaan idgham mutamasilain dan juga misal-misal idgham mutamasilain. 4 perkara ni yang kita akan bincangkan. Jadi fokus, insya-Allah Allah Taala akan beri kefahaman yang baik pada kita semua, pada mereka-mereka yang rajin berusaha insya-Allah. Baik, pelajaran utama kita pada hari ini, kita pergi kepada pengertian idgham mutamasilain. Apa erti idgham mutamasilain? Mutamasilain ialah pertemuan 2 huruf yang sama pada makhraj dan sifatnya. Sama pada makhraj, sama juga pada sifatnya. Tentunya hurufnya juga sama. Itu pengertiannya, pertemuan 2 huruf yang sama makhraj
dan sifatnya. Kemudian seterusnya kita pergi pada cara bacaan idgham mutamasilain. Cara bacaan idgham mutamasilain ialah memasukkan huruf pertama yang mati ke dalam huruf kedua yang berbaris sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Dia sama macam erti idgham pada istilah. Ustaz tak perlu ulas sangatlah sebab minggu lepas pun dah ada. Tapi ini adalah cara bacaan idgham mutamasilain. Kita masukkan bunyinya itu. Seperti yang Ustaz ulas pada video yang lepas. Seterusnya kita akan bincang tentang hukum bacaan idgham mutamasilain. Apakah hukum kita membaca Al-Quran menggunakan idgham mutamasilain ini? Bila tiba pada tempat yang perlu dibaca dengan idgham mutamasilain ni, hukumnya apa? Hukumnya wajib kita idghamkan, wajib kita masukkan bunyi huruf pertama ke dalam bunyi huruf yang kedua. Kalau kita saja-saja tak nak masukkan, kita berdosa anak-anak sebab hukumnya wajib. Seterusnya kita tengok misal-misal idgham mutamasilain. Pada hari ini saya bawakan ada 5 misal. Yang pertama pada kalimah idzahaba. Idzahaba. Yang kedua pada kalimah yudrikum. Yudrikum. Yang ketiga pada kalimah yukrihunna. Yukrihunna. Yang keempat pada kalimah waqad dakhalu. Waqad dakhalu. Dan yang kelima pada kalimah izhab bi kitabi. Izhab bi kitabi. Ini 5 misal idgham mutamasilain. Dan sedikit penerangan tentang misal idgham mutamasilain ini anak-anak. Cuba kita tengok pada satu misal, iaitu izzahaba. Izzahaba dikata pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj dan sifatnya. Makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, dan sifat huruf itu juga sama. Dan tentunya hurufnya juga sama lah. Kalau makhrajnya sama, sifatnya sama, hurufnya mestilah sama kan. Dan pada misal yang pertama ini, huruf yang bertemu itu, dua huruf yang sama yang bertemu itu adalah huruf zal bertemu zal. Jadi caranya kita masukkan bunyi zal yang pertama ke dalam zal yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Itu caranya. Zal bertemu zal, kita masukkan pada bunyi daripada iz zahaba jadi izzahaba. Kita masukkan bunyi zal. Begitu juga pada misal yang lain, misal yudrikum. Yudrikum. Cuba kamu sebut huruf apa yang bertemu. Bagus, betul ya, kaf bertemu. Kaf pertama mati bertemu dengan huruf kaf kedua yang berbaris. Bila dia bertemu, kita idghamkan dan dia jadi satu huruf. Seolah-olah menjadi satu huruf yang bertasydid. Seolah-olah hanya satu sahaja kaf di situ pada bacaan. Tetapi pada penulisan, kita perlu tulis dua kaf. Kita tetap perlu tulis dua kaf. Begitu juga misal yang seterusnya, yukrihunna. Yukrihunna. Huruf apa bertemu apa anak-anak? Bagus, pandai. Huruf ha bertemu. Ha yang pertama mati, ha yang kedua berbaris. Pada misal yang seterusnya anak-anak sama juga, waqad dakhalu. Sebut waqad dakhalu. Bagus. Dan huruf yang bertemu, dua huruf yang bertemu adalah huruf dal. Pandai. Dan seterusnya pada kalimah izhab bi kitabi. Izhab bi kitabi. Betul. Ba bertemu ba. Jadilah hukumnya idgham mutamasilain. Alhamdulillah ya, dengan penjelasan ini Ustaz harap kamu faham. Dan kalau masih kurang faham, kamu boleh ulang-ulang tonton video ini sampai faham. Dan kalau tak faham juga, kamu boleh PM Ustaz. Boleh bertanya terus pada Ustaz, insya-Allah. Saya akan jelaskan lagi pada kamu. Dan sebagai latihan, Ustaz harap kamu hafal keempat-empat perkara ini. Pertama, kamu hafal pengertian idgham mutamasilain, cara bacaan idgham mutamasilain, hukum bacaan idgham mutamasilain dan misal-misal idgham mutamasilain, dan kamu hafal dan kamu sebut. Cuba sebut. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Sebab tajwid ni penting kepada hafalan. Kamu penting hafal fakta-fakta ataupun hukum-hukum ataupun pengertian yang perlu kamu ingat pada hukum tajwid, pada pelajaran tajwid ini. Baik, tahniah anak-anak.
Terima kasih kerana telah pun meluangkan masa. Dan kamu juga boleh siapkan buku aktiviti, buku biru itu. Di situ ada soalan-soalan di bawah tajuk Idgham Mutamatsilain. Kamu boleh buat, siapkan di situ sebagai tugasan untuk kamu. Seperti biasa, jadilah generasi berilmu, beriman dan beradab. Kekal di rumah, jangan ke mana-mana, jaga kebersihan, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Kalau tak penting, jangan keluar. Jaga solat 5 waktu dan taat perintah ibu dan ayah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.